Ini bab seseorang menyimpan makanan setahun untuk ahli keluarganya dan bagaimana perbelanjaan kepada anak pinak. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Uyainah, katanya Ma'mar berkata kepadaku, Thawri berkata kepadaku, kata Ma'mar, Thawri berkata kepadaku, hal sami'ta fi ar-rajul yajma'u li ahlihi quta sanah atau ba'd as-sanah? Adakah engkau ada mendengar yakni sesuatu hadis berkenaan dengan seseorang yang menyimpan untuk ahli keluarganya makanan setahun atau setengah tahun? Ma'mar berkata, falam yahdurni, tidak terlintas dalam pikiranku, atau aku tidak teringat pada masa itu. Kemudian aku menyebutkan satu hadis yang telah diceritakan oleh Ibnu Syihab kepada kami daripada Malik bin Aus daripada Umar, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjual nakhla Bani Nadir, yani tamar Bani Nadir, wa yahbisu li ahlihi quta sanatihim, dan dia menyimpan untuk ahli keluarganya quta sanatihim, makanan untuk setahun mereka. Ibnu Syihab meriwayatkan, katanya Malik bin Aus bin Al-Hadathan menceritakan kepadaku, Muhammad bin Jubair bin Mut'im telah pun menceritakan kepadaku sedikit daripada hadisnya. Aku pun pergi hingga aku masuk menemui Malik bin Aus bin Al-Hadathan. Aku pun bertanya dia. Malik berkata, saya pergi sehingga saya masuk ke dalam rumah Umar, yakni masuk menemui Umar. Tiba-tiba datang kepadanya penjaga pintu rumahnya, yaitu Yarfa. Dia berkata, hal laka fi Uthman wa Abdurrahman wa Zubair wa Sa'ad? Mahukah engkau bertemu dengan Uthman, Abdurrahman, Zubair dan Sa'ad? Mereka minta izin untuk bertemu, tuan. Umar berkata, ya, boleh. Dia pun mengizinkan untuk mereka, yakni untuk mereka masuk. Kata perawi ini, yakni Malik bin Aus bin Al-Hadathan, mereka pun masuk dan memberi salam lalu duduk. Tak lama kemudian Yarfa pun datang, berkata kepada Umar, maukah engkau bertemu dengan Ali dan Abbas? Umar berkata, boleh. Dia pun mengizinkan untuk mereka. Lalu mereka pun masuk, memberi salam dan duduk. Abbas berkata, wahai Amirul Mukminin, selesaikan perkara kes di antara saya dengan dia ni. Kumpulan sahabat-sahabat yang terdiri daripada Uthman dan kawan-kawannya berkata, wahai Amirul Mukminin, putuskanlah perkara di antara mereka dan tenangkan masing-masing. Tenangkan masing-masing terhadap yang lain. Arih ahadakuma minal akhar yaqdi bainahuma, putuskan kes di antara mereka, kes mereka berdua ini, supaya mereka tenang. Tenangkan mereka berdua. Umar berkata, ittaidu, bertenanglah kamu, nanti dulu, jangan gaduh. Anshudukum billah alladhi bi'idhnihi taqumus sama' wal ard, saya nak tanya kamu dengan nama Allah yang dengan kebenarannya tegak langit dan bumi ini. Adakah kamu tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la nurath, kami tidak diwarisi, apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah. Apa yang kami tinggalkan merupakan sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudkan dirinya, berkata kumpulan sahabat itu.
Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata begitu. Umar pun menghadap Ali dan Abbas. Dia tengok kepada Ali dan Abbas. Dia berkata, Aku minta dengan nama Allah. Aku minta dengan kamu berdua dengan nama Allah, supaya memberitahu bahawa adakah kamu berdua tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan begitu? Mereka berdua menjawab, memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata begitu. Umar berkata, kalau begitu aku nak menceritakan kepada kamu tentang kedudukan perkara ini yang sebenarnya. Kalau begitu aku nak menceritakan kepada kamu an hadzal amr, tentang hakikat kes ini, ataupun tentang kedudukan sebenarnya perkara ini. Sesungguhnya Allah telah mengkhususkan kepada Rasulnya berhubung dengan perkara ini dengan sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada orang lain selain daripadanya. Yani Allah telah mengkhususkan kepada Rasulnya dengan sesuatu berhubung dengan harta ini, yaitu sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada sesiapa pun selainnya. Allah berfirman, وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ, dan apa-apa yang Allah telah berikan kepada Rasulnya berupa harta faid daripada harta benda mereka, yakni musuh, hingga kepada firman-Nya qadir, fama awjaftum alaihi min khailin wala rikab, dan seterusnya. Itu ini adalah khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memilihnya, tidak bertindak sewenang-wenang dan memonopoli harta itu dengan mengabaikan kamu, dan tidak pula dia mengambil kesemua harta itu dengan tidak memberikan langsung kepada kamu. Sesungguhnya dia telah pun memberikan kepada kamu daripada harta itu, dan telah menabur di kalangan kamu hasil-hasilnya, sehingga tinggal harta ini daripadanya, sehingga inilah yang tinggal lagi daripada harta itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbelanja untuk ahli keluarganya untuk setahun daripada harta ini. Kemudian dia mengambil yang baki lagi dan diletakkan pada jalan Allah, dan diletakkan untuk kepentingan orang-orang Islam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membelanjakan yang selebihnya untuk kepentingan orang-orang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan begitu sepanjang hayatnya. Aku mahu bertanya kamu dengan nama Allah, adakah kamu tahu perkara itu? Mereka menjawab, ya. Dia berkata kepada Ali dan Abbas, aku mahu bertanya kamu berdua dengan nama Allah, adakah kamu berdua tahu tentang perkara itu? Mereka berdua menjawab, ya. Kemudian Allah mewafatkan nabinya, kemudian Allah mengambil nabinya, yakni mewafatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar pun berkata, saya pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun mengambil harta itu dan melakukan terhadap harta itu seperti mana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu kamu berdua, dia pun menghadap tengok kepada Ali dan Abbas. Kamu berdua berkata, kamu berdua mendakwa bahawa Abu Bakar begini-begini, padahal Allah tahu bahawa Abu Bakar dalam kes itu adalah benar, betul, benar dan lurus mengikut kebenaran. Kemudian Allah mewafatkan Abu Bakar. Aku berkata, pada ketika itu aku pun berkata, saya pengganti Rasulullah dan Abu Bakar. Saya pun memegang harta itu selama 2 tahun. Saya lakukan terhadap harta itu seperti mana
yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni saya uruskan harta itu seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar pernah mengurusnya dahulu. Kemudian kamu berdua datang kepadaku. Dakwaan kamu sama. Wa amrukuma jami', dan kes kamu berdua sama. Kamu datang kepadaku untuk meminta dariku bahagianmu daripada anak saudaramu. Dan si dia ni datang kepadaku meminta dengan aku bahagian isterinya daripada ayahnya. Aku pun berkata, kalau kamu berdua mahu, boleh aku serahkan kepada kamu dengan syarat janji dan perteguhan dari Allah atas kamu berdua. Yang dengan syarat kamu berjanji dengan nama Allah, ala anna alaikum ahdallah wa mitsaqahu, yakni dengan syarat kamu terikat dengan janji dan perteguhan daripada Allah bahawa kamu benar-benar akan menguruskan harta itu seperti mana yang pernah diuruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan aku sendiri semenjak aku dilantik untuk menguruskannya. Kalau tidak, janganlah kamu berdua berbicara dengan daku tentang harta itu. Kamu berdua berkata pada ketika itu, idfa'ha ilaina bidzalik, kamu serahkanlah kepada kami dengan syarat itu. Aku pun serahkan harta itu kepada kamu berdua dengan syarat itu. Aku mahu bertanya kamu dengan nama Allah, adakah aku telah menyerahkan harta itu kepada mereka berdua dengan syarat itu? Dengan syarat tersebut? Berkata kumpulan sahabat-sahabat itu, ya. Umar pun menghadap, tengok kepada Ali dan Abbas. Dia berkata, aku mahu bertanya kamu berdua dengan nama Allah, adakah aku telah menyerahkan harta itu kepada kamu berdua dengan syarat itu? Mereka berdua berkata, iya. Qala, kata Umar, jadi apakah yang kamu mahu lagi daripada aku? Adakah kamu mahu daripadaku keputusan selain daripada keputusan itu? Demi Tuhan yang dengan kebenarannya tegak langit dan bumi ini, aku tidak akan memutuskan tentang harta itu dengan suatu keputusan selain daripada itu sehingga berlaku kiamat. Kalau kamu berdua tidak mampu menguruskannya, serahkanlah kepadaku, biar aku menguruskan untuk kepentingan kamu berdua. Biar aku menguruskannya untuk kamu berdua. Habis itu kita tengok semula ni. Ini bab seseorang itu menahan ataupun menyimpan makanan untuk ahli keluarga dia untuk setahun. Makanan ahli keluarga dia, dan bagaimana perbelanjaan untuk anak pinak itu. Jadi di sini dalam terjematul bab ni ada dua juzuk, ada dua potong dalam terjematul bab ini. Yang pertama, seseorang menyimpan harta untuk ahli keluarga dia selama setahun, untuk menyimpan makanan selama setahun. Bolehkah dibuat begitu atau tidak boleh? Itu satu. Yang kedua, bagaimana perbelanjaan kepada anak pinak tu? Maksudnya dari segi bagaimana tu, banyak kah? Bagi sekaligus kah? Atau bagi harian kah? Bulanan kah? Mingguan kah? Macam mana? Itu Imam Bukhari nak ayat. Jadi juzuk yang pertama itu memanglah kita dapati di dalam hadis ini, yaitu Nabi SAW yahbisu li ahlihi quta sanatihim. Nabi SAW menyimpan untuk ahli keluarganya makanan cukup setahun bagi mereka. Itu kita faham daripada situ. Tetapi wa kaifa nafaqatul iyal, tak jelas itu. Kaifa nafaqatul iyal, bagaimana akan diberikan perbelanjaan kepada anak pinak tu. Hak tu tak jelas.
Dalam riwayat yang pertama. Dalam riwayat yang kedua, baris yang kedua sebelum akhir, bawah ni, baris kedua daripada bawah. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunfiqu ala ahlihi nafaqata sanatihim min hadzal mal. Serupa juga. Yang ni Nabi sallallahu alaihi wasallam belanjakan daripada harta ini untuk ahli keluarganya cukup setahun. Untuk setahun. Serupa juga. Maknanya sebanyak mana sekali bagi tak ada jelas. Yang ni juzuk yang kedua tidak jelas. Tidak jelas. Faham Imam Bukhari ambil mana hak tu? Tu masalahnya dalam Bukhari ni. Jadi begini. Bila setahun, pas setahun berapa bulan kita faham dah. Pas berapa sebulan tu berapa hari kita faham dah. Jadi bila dia kata sifat untuk setahun, pas kalau kita bagi dengan hari, kita boleh kira lah segantai ke sehari, 2 gantai ke sehari daripada jumlah setahun tu. Kalau kita bagikan untuk tiap-tiap hari, kita boleh tahu dengan cara begitulah. Iaitu tentu sekali sekadar cukup untuk keperluan mereka, yang dapat memenuhi keperluan mereka. Itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Dia tidaklah buat untuk setahun tu bagi banyak sekaligus, pada tu habis tengah tahun, pada tu duduk susah. Tidaklah gitu. Jadi dia letak tu, bagi tu untuk setahun selalu. Jadi kalau kita nak kira harian berapa, tengok daripada situlah, cuba bagi. Di situ dia ambilnya. Jadi Imam Bukhari nak ayat di sini, iaitu belanja ni tidak semesti kita bui tiap-tiap hari. Itu satu. Kita bui untuk setahun tak apa, sebulan tak apa. Lepas tu pandai-pandailah dia urusnya. Pandai-pandailah anak pinak dia tu, isteri-isteri dia tu menguruskannya. Dan dia kata ni untuk setahun. Uruslah untuk setahun. Jadi kalau bagi untuk sebulan, untuk sebulan tu pandai-pandailah kita ngejahnya. Makanan tadi untuk sebulan. Itu maknanya begitu. Nak rayaknya tidak semesti makna bagi ni kata kena bagi nafkah kepada anak pinak ni wina nak hari kau. Tak, tidak mesti. Kaifa nafaqatul iyal. Nak rayaknya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bagi untuk setahun. Itu pun satu cara. Kalau kita tidak boleh bagi untuk 1 tahun, sebab kita ni jenis kaih pagi makan pagi, kadar kita. Kalau kita boleh bagi cara bulanan, boleh juga, asalkan dapat memenuhi keperluan keluarga kita. Itu hak mustahaknya, itu hak penting, hak naknya, iaitu dapat memenuhi keperluan keluarga kita, anak pinak kita. Tak kira bui itu lagu mana, tak kira. Sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bui lagu tu. Situ dia nak ayat. 2. Yang ketiga, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ayat sini, nak ajar di sini bahawa kita boleh menyimpan makanan ataupun keperluan kita untuk sekian lama, dan itu tidak bercanggah dengan sifat tawakal. Tidak kata itu bercanggah dengan tawakal. Nabi SAW sendiri, mana dia nak ayat dia sendiri, seperti mana benda-benda lain jugalah. Kalau orang tak mahu kahwin untuk mendekatkan diri kepada Allah, dia sendiri kahwin. Dia kata dia suka perempuan, dengan maksud itulah, dengan maksud nak menghapuskan pahaman tu. Serupa juga di sini. Orang ramai kalau ahli agama kan tak sesipan. Cuba kita tengok padri Yahudi, cuba kita tengok apa ni, Sami Hindu ke, Sami Buddha ke, mana-mana agama. Kalau kata dia ahli agama kan tak secara dah masa depan, tak secara dah makan minum, ikut apa yang ada. Tetapi Tok Sami ataupun orang-orang ahli agama tu duduk harapkan orang bawa kashkul, dia panggil, duduk bawa apa ni, labu hak kering tu, beruban obuh pitih tu, tak apa pula lagu tu. Jadi dalam Islam tidak diajar lagu tu, tidak diajar lagu tu. Nak ayatnya ini tidak bercanggah dengan tawakul, dan bukan begitu maksud tawakal hak Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ajar ni. Maksud tawakal Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ajar ni bukan makna tidak bersiap, tidak buat persiapan pakai serah pada Tuhan, bukan lagu tu. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ajarnya lagu mana? Lagu ni. Lepas pada tu tawakal dah lah tu. Itu cara tawakalnya. Bukan cara tawakal dengan tinggal anak bini duduk di rumah ikut dia suruh Tuhan. Bukan lagu tu. Bukan lagu tu. Jadi dia nak ayat
simpan makanan, buat persediaan untuk akan datang, itu tidak bercanggah, bukan merendahkan darjat ke seseorang itu. Bukan boleh kita kata seorang itu tidak bertawakal kepada Allah bila dia buat begitu. Tidak. Sebab apa? Nabi SAW sendiri buat gitu. Kalau kita kata Nabi, tak, dia untuk diri dia, untuk bini dia, iyalah untuk bini dia pun dia ada ambil kira juga. Kalau dia untuk bini dia pun dia ambil kira juga. Jadi kalau kita tu setara mana hebat, tinggi, zahidnya, tak secara ke dunia, kita kena fikir juga orang sekeliling kita. Hak tu dia nak ajar. Cuba kita tengok dalam hasyiah di tepi. Nombor 5, yahbisu li ahlihi quta sanatihim. Qala Ibn Battal fihi dalilun ala jawaz iddikhar al-qut lil ahli wa innahu la yakunu hukrah. Jadi di sini dalam hadis ni ada dalil tentang keharusan menyimpan makanan untuk ahli keluarga, dan ini tidak termasuk di dalam hukrah, ihtikar yang dilarang itu. Ihtikar itu lain cerita. Hak ni lain. Hak ni tidak termasuk dalam hak itu. Tidak salah untuk sifat itu. Bahkan kalau kita tengok dalam cerita Nabi Yusuf tu, cadang untuk 7 tahun akan datang. Mana nak ayat di situ, kalau kerajaan rancangan dia kena lebih jauh. Jangan fikir untuk esok saja. Untuk bertahun-tahun akan datang pun dia kena fikir. Sepatutnya begitu. Dalam segala hal lah. Bukan dalam hal ekonomi saja. Makan minum saja. Makan minum tu hak paling utama lah. Hak tu lah. Kok mana-mana pun perlu. Jadi cuba kalau kita tengok dalam Quran sendiri disebutkan Nabi Yusuf tu rancang 7 tahun. Suruh buat gini. Sebab apa? Takut berlaku apa-apa lah. Kalau berlaku apa-apa, kemarau ke apa, kita tak boleh nak menanam apa, tak apa dah, ada dalam simpanan kita dah. Tu. Jadi di sini dalam hadis ni begitu. Lepas tu dia kata wa fihi raddun lis-sufiyyah fi qawlihim laysa li ahadin iddikharu shay'in fi yawmin li ghadin wa anna fa'ilahu asa'a adh-dhann bi rabbih wa lam yatawakkal alayhi haqqa at-tawakkul. Hadis ini juga menolak fahaman puak-puak tasawuf yang mengatakan seseorang itu tidak boleh simpan hari ni untuk esok. Tak boleh simpan untuk esok makanan. Itu tak betul lagu tu. Kalau kita jumpa dalam kitab tasawuf, tak boleh pakar tu. Tak boleh pakar tu. Kalau pakar juga jadi lagu mana? Tak seimbang selalu hidup. Sebab itu hak paling moleknya kita amalkan sunnah ni, peluahkan sunnah ni. Orang ramai perlu kepada sunnah. Perlu kepada sunnah. Kalau kita terima tasawuf lah, seperti orang tasawuf dakwah, bahawa ilmu tasawuf ni Nabi SAW beri kepada orang khusus, dia tak beri kepada semua. Ada ilmu, kata orang tasawuf, dia suruh sampai kepada semua umat. Ada ilmu untuk setengah-setengah, pilih. Pilih hak mana tidak layak tu tak boleh royak. Hak tu orang panggil ilmu tasawuf. Ilmu yang ketiganya iaitu ilmu yang Allah SWT beri khusus kepada Nabi SAW. Ya, kalau kita terima hak tu pun, maknanya tasawuf ini bukan satu ilmu yang boleh diumumkan. Tak boleh umum. Hak boleh umumnya hak mana? Hak untuk umum. Kalau kita kata hadis lah. Kalau kita nak kata ini untuk umum, bukan untuk khusus. Nabi tu siapa lagi yang lebih khusus, lebih khawas daripada dia nya? Sahabat-sahabat ni siapa hak lebih tinggi darjatnya dari segi makamnya, ruhaninya di sisi Allah SWT? Mereka tu pun ikut cara ni. Jadi apa-apa yang kita sebut dan kita jumpa dalam kitab tasawuf ke ataupun kitab-kitab lain, tak boleh pakai hak tu. Kena pakai hak ni. Hak ni untuk umum. Kalau nak pakai pun sorang diri. Dan Nabi SAW sudah kata dah, la rahbaniyata fil Islam. Tidak ada kepadrian dalam Islam. Tidak ada. Di antara bentuk kepadrian tadi, tak usah makan, tak usah simpan, tak usah bini, tak usah makan benda sedap. Nabi SAW tidak lagu tu. Kalau kita tengok sahabat-sahabat pun tidak lagu tu. Jadi kalau adalah seorang dua hak lagu tu, tu kita tak boleh umum tu. Kalau adalah seperti Abu Dhar kita kata, di kalangan sahabat sendiri boleh tak boleh dia tu mengajar secara umum. Sebab apa? Sebab itu tak boleh. Dia akan menghilangkan tanggungjawab orang. Jadi tak sih bertanggungjawab. Tak sih bini jadinya. Tak sih cara kanak bini.
tak saya buat kerja. Sedangkan apa nama ni, maksud khalifah Allah di muka bumi ni dengan maksud nak waktu lah, biar kita ni melahirkan satu tamadun, memimpin dunia tu. Waktu maksudnya itu makna khalifah tu. Lepas tu dia kata ini menolak pendapat pokok tasawuf tu. Dan orang tasawuf kata orang yang buat gitu, sifat untuk lama tu, dia buruk sangka terhadap Tuhannya, kata dia. Dan dia tidak bertawakal dengan sebenar-benar tawakal kepada Allah SWT. Dia kata itu tak betul. Itu tak betul. Ini kata Kirmani. Kata Suyuti pula, dia kata la yu'ariduhu hadith innahu kana yaddakhiru syai'an li ghadin li'anna an-nafya lil-iddikhar li nafsihi. Dia kata kana yaddakhiru, la yaddakhiru syai'an li ghadin, itu sepatutnya la ada la tu sepatutnya. Jadi Nabi SAW tidak menyimpan sesuatu untuk esok. Hadis tu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi daripada Anas itu. Jadi macam mana ada hadis tu pula tu? Tidakkah jadi bercanggah? Apa boleh jadi orang tasawuf pegang dengan hak tu? Iaitu Nabi tidak menyimpan makanan untuk esok. Tidak menyimpan sesuatu untuk esok. Dia kata ini tidak bercanggah, sebab hak tu tidak menyimpan untuk diri dia. Hak ni dia simpan untuk orang lain, untuk anak bini dia. Hak dia tidak simpan tu untuk diri dia. Tidak bercanggah, boleh pakai kedua-dua je. Jadi maknanya tak apa kalau kita nak buat gitu, kita ada anak bini, tapi kita kena cara anak bini. Kalau kita seorang tak apa, tapi bila kita bini ada anak bini, kita kena cara orang lain. Begitu juga kita, kalau kita tak ada anak bini pun kita duduk dalam masyarakat, kita kena ambil kira juga masyarakat. Cumanya waktu tu tidaklah wajib seperti banyak wajib dia terhadap anak bini. Jadi kalau kita terima hak tu, maka kalau kita terima hadis tu, maka itu makna untuk diri dia tidak simpan. Kita kata dan Nabi SAW, hak ni hak dalam Bukhari, hak tu dalam Tirmizi. Kita kata dan Nabi SAW simpan untuk bini dia, apa dia tak akal kah? Dia tidak simpan sampai esok tu, maksudnya untuk kepentingan, kalau ada keperluan, dia tak ada simpan untuk diri dia. Dia akan mengutamakan orang lain. Dari segitu. Bukan makna hak dia simpan untuk bini dia saja pakai dan dia tak pakai. Tidak. Jadi bila dia simpan untuk bini dia, seseolahnya untuk diri dia jugalah. Jadi hak maksud tidak simpan untuk diri dia tu berupa kemewahan, hak lebih-lebih dalam keadaan orang lain ada memerlukan kepadanya. Hak tu hak tak adanya. Hak tak ada simpan, hak lagu tu. Hak tu betul lah. Sebab Nabi SAW ni memang zahid. Tetapi beza dengan kita ni, kalau lagu tu, kalau kita zahid, anak bini tu biasanya dia tak cara, terbiar. Kalau kita terima buat ni, Nabi SAW tak simpan untuk dia, tak fikir untuk dia, tapi dia fikir untuk orang keliling kelalai dia fikir. Kalau lagu tu tak apa, kalau lagu tu tapi biasanya tidak begitu. Lepas pada tu wa kaifa nafaqatul iyal, bagaimana perbelanjaan kepada anak pinak. Jadi seperti yang kita kata tadilah, perbelanjaan tu mengikut keperluan lah, mengikut kemampuan kita. Jadi kita nak bagi secara harian ke, mingguan ke, bulanan ke, atau tahunan, boleh, mengikut keperluan dan keadaan kita. Dan waktu maknanya nafaqatul iyal, pandai-pandai kita, pada kita lah. Anak kecil, takkan kita nak beli 50 riyal ke dia? Dia buat beli gelembung, buat beli belon, buat beli benda-benda lagu tu tak ada faedah. Jadi beli gesek, paduk cucuh rata, boleh jadi tu. Maknanya kita beri kepada dia kaifa nafaqatul iyal. Tengok pula peringkat anak-anak tu. Kalau anak tu kecil, tak payah beri, tak apa, dia nak beli kepada dia, dia beli tak reti, kita belilah untuk dia. Kalau dia besar sikit, seria ke pada seria.
Pada riyal. Hak besar sikit lagi 10 riyal kita kata, pada 10 riyal. Begitu. Maknanya kena ambil kira. Payah. Nak jadi suami, nak jadi kepala keluarga tu pun payah sebenarnya. Kadang-kadang itulah waktu yang kita mengaji ni faedahnya. Kalau kita ada pengalaman peribadi kita pun kita boleh baiki hak tu. Kadang-kadang kita ni susah dulu. Bila kita susah, sampai ke masa anak kita pun kita nak ajar dia susah kata. Kita padahal senang dah. Nak buat cara sampai gitu juga. Bui 10 sen, 20 sen, padahal anak besar dah. Jadi benda-benda perlu pun kena minta. Jadi padahal hanya anak kira pada pahal diri, dia pun malu nak minta. Jadi kita je kalau tak minta tak bui. Kita dengan maksud nak ajar dia betapa harga pitih ni. Tapi kadang-kadang dia tak mikir-mikir pun, dia akan jadi mikir kita ni kedekut pula. Kadang-kadang orang jadi gitu, bila dia susah dulu dia nak buat lagu tu. Ada juga orang senang, dia senang. Jadi dia nak suruh senang juga anak dia ni, dengan tidak memikir anak dia ni kalau dia tak ada lagu mana. Itu termasuk dalam kaifan nafaqatul iyal belaka tu. Nak belanja tu atas kebijaksanaan kita. Atas kebijaksanaan kita. Tidaklah boleh kata bila kita senang, senang ikut. Tetapi tak boleh juga anak tahu kita senang, kesenangan sikit mana pun kita tak main. Itu dia jadi lagu lain pula perasaan dia. Tu payah nak imbangkan itu. Jadi ceritanya Ma'mar berkata, Ibnu Uyainah kata, Ma'mar berkata kepadaku, Ma'mar wayak kakulah. Dia kata Thauri kata kaku, kata dia, adakah engkau ada dengar yang ada sesuatu hadis berkenaan dengan seseorang menghimpunkan untuk ahli keluarga dia makanan untuk setahun atau setengah tahun, adakah? Ma'mar berkata falam yahdurni, jadi tak mari dalam fikiran aku tu, tak ingat pada masa tu. Pada masa dia tanya tu, aku tidak boleh royak selalu. Pada tu aku pun teringat. Teringat kepada satu hadis yang Ibnu Syihab Az-Zuhri pernah ceritakan kepada kami, diambilnya daripada Malik bin Aus daripada Umar bin Al-Khattab, yakni Sayyidina Umar, bahawa Nabi SAW jual tamar Bani Nadir, yakni daripada hasil tanah Bani Nadir, puak-puak Yahudi yang telah dihalau, dan tanah itu diperolehi Nabi secara faid, dalam bentuk faid, yakni tanpa perang. Kalau boleh harta tu daripada orang kafir tu dengan perang, orang panggil ghanimah. Kalau tidak perang, tidak bertumpah darah ke apa, tiba-tiba orang kafir lari, katakanlah begitu, maka harta tu boleh ke orang Islam. Dia jadi faid harta tu. Pasal dia yang buat onarnya, dia yang cari pasarnya. Kalau tidak, tak boleh nak perambat tak tu. Kalau orang kafir pun, rakyat hak kafir duduk dalam negara Islam, tak boleh nak perambat tak tu. Kalau ni pasal dia nak berontak, nak guling, nak menjatuhkan kerajaan Islam, pakak dengan kuasa luar untuk menjatuhkan kerajaan Islam. Jadi Nabi SAW pun bertindaklah. Bila begitu jadi berlawan lah. Bila berlawan, berhaklah ambil tanah dia tu. Maknanya begitulah. Apabila perang, hukum lah ni, undang-undang lah ni pun begitu. Kalau tidak perang, tak boleh nak ambil satu kali wilayah orang tu. Tapi kalau sudah jadi perang, boleh. Apa dia benar? Sebab dia suruh perang. Kalau dah perang, tu bahagian tu, wilayah tu boleh ke dia. Supaya Israel perang dengan Arab dulu. Beberapa bahagian tanah Arab tu boleh ke dia. Tak ada sama dia kata apa. Dia moga perang. Tapi kalau tak perang, tak boleh nak ambil. Mengikut undang-undang antara bangsa lain ni pun lagu tu. Tapi bila perang, boleh. Apa dia dah? Jadi hak Nabi SAW ambil ni daripada Bani Nadir ini dengan tidak perang. Fama aujaftum alaihi min khailin wala rikab, yakni kamu tidak memecut seekor pun kuda, tidak naik seekor pun unta untuk nak perang dengan puak-puak kafir itu. Tiba-tiba puak-puak dia lari, maka itu orang panggil harta faid. Dan daripada hasil hak tu, Nabi SAW ambil buah tamar dia tu, ambil sifat untuk setahun. Ataupun hasil daripada buah tamar tu berupa duit ke ataupun lain-lain lah, yang ditukarkan dengan tamar tu,
berupa makanan-makanan lain disimpan untuk setahun. Situ. Jadi begitulah. Lepas pada tu cerita asal lagi ni mengandungi cerita tadi juga, tapi dia lebih panjang. Dia lebih panjang. Juga berkait dengan Sayyidina Umar juga. Tadi pun Sayyidina Umar juga. Riwayat daripada Malik bin Aus bin Al-Hadathan, Ibnu Syihab berkata, hak tadi dah lah, cuma dalam bentuk sanad. Ibnu Syihab berkata, Malik bin Aus bin Al-Hadathan menceritakan kepadaku, ketika tu Muhammad bin Jubair bin Mut'im telah pun menyebutkan kepadaku sedikit daripada hadisnya, yakni hadis Malik bin Aus bin Al-Hadathan. Jadi maknanya Muhammad bin Jubair bin Mut'im ni ada riwayat dah kat aku, kata Ibnu Syihab, sikit. Tapi rekah hak tadi lah, hak tadi rekah tadi. Jadi Imam Bukhari buat mari hak penuh pula. Hak tadi tu hak sikit. Jadi aku nak tahu daripada tuan diri, daripada Malik bin Aus tu sendiri, pasal apa? Dia ada lagi. Nak pergi dengar daripada dia sendiri cerita tu, hadis itu. Aku pun pergi, sehingga aku masuk menemui Malik bin Aus bin Al-Hadathan. Aku pun tanyalah cerita tu. Malik kata, dia cerita hak panjang. Aku pergi, kata dia. Aku masuk menemui Umar. Lepas pada tu, marilah jumpa dengan dia lah, duduk kecek-kecek dalam rumah dia. Lepas tu mari hajib dia. Hajib ni maknanya hak jaga pintu rumah dia lah. Hak jaga pintu rumah dia. Namanya Yarfa. Dia kata, nak berjumpa ke? Tuan nak berjumpa ke dengan Uthman, Abdul Rahman, Zubair, Sa'ad ni? Mereka ni minta izin ni nak jumpa ni. Dia kata boleh, tak apa, izinkanlah. Jadi dia pun masuk beri salat, duduk. Lepas tu duduk tak lama tu, Yarfa pun mari pula royak, nak berjumpa ke dengan Ali dan Abbas. Dia mari tu nak jumpa tu. Sayyidina Umar kata boleh. Dia pun izinlah, masuk beri salat, duduk. Abbas pun kata, wahai Amirul Mukminin, dulu kita sudah jumpa dalam kitab Fardil Khumus dulu hadis ni, cuma dalam bentuk yang lain, beza sikit-sikit, tapi perkara yang sama juga. Asasnya ialah perkara yang sama juga. Jadi mari ni Abbas, pak saudara Nabi SAW, dengan Sayyidina Ali mari. Abbas pun kata, wahai Amirul Mukminin, selesaikanlah kes saya dengan dia ni. Iqdi baini wa bainahu, selesaikan kes saya dengan dia ni. Osman pun kata, dia pun tahu dah cerita tu. Osman dan sahabat-sahabat lain hak tadilah kata, wahai Amirul Mukminin, mulai benar tu, kata dia, selesaikanlah, biar tenang mereka berdua ni, biar tidak jadi timbul masalah lah lepas pada ni, selesaikanlah. Umar berkata, nanti dulu, ittaidu, bertenang, jangan gaduh, nanti dulu. Aku nak tanya dulu kamu ni, sebelum pada aku buat putusan gana-gana, aku nak tanya dulu kamu dengan nama Allah. Sungati ni, dengan nama Allah yang mana dengan kebenarannya dan keizinannya tegak langit dan bumi ini, adakah kamu tahu bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda dahulu, la nurath, kami tidak diwarisi, apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah, merupakan sedekah, yakni untuk umum, untuk orang-orang Islam. Maksud Nabi SAW maksudkan kami itu diri dia lah, kami itu para Nabi, wah dia tu Nabi juga. Maksud dianya diri dia lah. Adakah kamu dengar? Kumpulan sahabat tu pun berkata, memang dia ada bersabda begitu. Seperti kita kata tadi lah. Pada tu Khumaini kata, ni hadis ni palsu, kata dia. Rekaan Sayyidina Abu Bakar. Padahal hadis ini di sisi kita Ahli Sunnah wal Jamaah mutawatir. Ni tengok cerita ni, ni serupa riwayat ramai ni. Sebab kita tidak syak terhadap Sayyidina Umar. Bila dia kata gini, dia tanya, Osman ada, Abdul Rahman ada, Zubair ada, Sa'ad ada. Ni sahabat 10 ni, sahabat besar ni. Mu ada dengar ke? Dengan nama Allah ni, sungguh-sungguh ni,
Mu ada dengar kok Nabi ada kata gini dulu? Mereka tu kata, ya, memang Nabi ada kata begitu. Jadi serupa dengan demo tu riwayat juga secara berasingan. Serupa dengan demo tu meriwayatkan secara berasingan. Jadi makna turut dia tu banyak, lebih daripada 10 orang sahabat-sahabat besar ni riwayatkan hadis ini. Atau sekurang-kurangnya dalam bentuk gini. Yang Sayyidina Umar tanya, dia akui. Itu pun satu bentuk juga tu. Satu bentuk. Ada hadis juga tu. Ada hadis ni tidak nanti dia riwayatkan baca gini. Seorang anak murid tanya, adakah dia kata gini? Ya. Yalah dah tu. Itu pun satu bentuk penyampaian hadis juga tu. Jadi maknanya ini hadis mutawatir bagi kita. Tetapi Khomeini kata ini hadis palsu. Mereka Sayyidina Abu Bakar sengaja dia tak sebui harta fadak tu. Ni tanah fadak lah ni, tanah Bani Nadir ni. Tanah fadak tu tak sebui kepada Fatimah. Dia nak nyaya ke Fatimah, dia nak seksa Fatimah, kata dia. Sebab itulah Fatimah jadi naik marah, tak sekecek dengan dia, pak mati. Dulu kita sudah bicara dah tu. Hak tak sekecek tu lagu mana, panjang dah bicara dah dulu tu. Jadi dia kata begitu. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni jahat lah mana. Kesimpulannya, bila kita terima hak sebab dia kata tu, mana Sayyidina Abu Bakar ni jahat lah. Tak sibui hak orang. Pasal tak sibui tu buat apa? Tak sibui tu buat apa? Boleh jadi dia nak ambil untuk kepentingan dia. Macam-macam lagi kalau kita nak kata. Pada tu Umar pun tak bui juga. Umar ni pun jahat juga maknanya. Gitulah mengikut pahaman dia. Jadi kalau kita terima cara dia tu, akibatnya kita sangka buruk. Bukan sekadar sangka buruk lah, kita kata buruk lah sahabat tu. Kita akan jadi kata buruk sahabat itu. Dia jadi gitu. Jadi hak ni cerita apa? Sini daripada hadis ni kita dapat tahu apa cerita sebenarnya. Apa cerita sebenarnya? Jadi kalau kita nak tengok dalam Quran jelas. Dalam Quran jelas dah. Kalau kita tak kecek panjang, dulu sebab ana huradah juga ni. Kalau kita tak kecek panjang tak baca Quran saja. Ma afa Allahu ala rasulih min ahli alqura falillahi walirrasul walidhil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Tengok ayat tu sudah dah. Semua sepakat ni cerita tanah ni tanah Bani Nadir ni tanah gapo? Tanah faik ke tanah gapo? Situ dulu. Kalau kita baca dalam kitab kedua-dua pihak jelas semua kata ini tanah faik. Bila faik ma afa Allahu ala rasulih. Ayat tu, tengok ayat tu. Tak payah kacak banyak. Apa-apa yang Allah berikan kepada rasulnya berupa faik, itu adalah hak Allah. Hak Allah ni apa makna? Allah nak agama dia dengan harta tu untuk umum lah, untuk kepentingan agama. Falillahi walir rasul, untuk rasul. Para rasul ada sama kah? Rasul mati, apabila dia tak ada, untuk apa? Allah dan rasul untuk kepentingan umat. Walidhil qurba, lidhil qurba, dan untuk keluarga-keluarga yang hampir. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, dan ibnu sabil. Buat gitu tu buat apa? Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta itu tidak hanya berpusing-pusing di kalangan orang-orang kaya di antara kamu sahaja. Boleh kepada orang susah, kepada orang anak yatim, kepada orang miskin, kepada ibnu sabil, semua boleh rasa berlaku. Tapi kalau bui jadi pesaka, jadi lagu mana? Hak kaya dah kaya lagi. Pas mengikut kitab Syiahnya, dia raya Fatimah ni kaya. Ada 7 kawasan tanah, 7 tanah. Pas tanah ni 7 kawasan ni adalah dia sebut nama-nama dia. Tanah tu. Kaya tu. Pada masa tu harga dia juta-juta dah. Jutawan dah dia tu. Pas cuba kita fikir. Kalau kita terima hak tu, riwayat dia tu, makna ada tanah gini-gini dalam Al-Kafi dan lain-lain ada sebut juga. Maknanya dah kaya dah. Mitok lagi. Orang kata, maknanya bila kata ini untuk Allah dan Rasul, untuk gini-gini. Kalau kamu ni anak pinak ni adalah sikit-sikit. Nabi SAW pun bui dah ni semasa hayat dia. Duk bui kepada sanak saudara dia, keluarga dia.
beri kepada anak yatim, bukan anak keluarga dia saja, beri kepada Ibnu Sabil, beri kepada orang miskin hak bukan keluarga dia pun, beri dah, minta lagi, kaya dah, minta lagi. Pasal mana ni? Dia nak ayat gapo? Sekali-sekali kita nampak pokok Syiah ni, inilah orang panggil konsep tabarra atau al-bara'ah yang diamalkan oleh pokok Syiah ni. Sekali kita tengok nampak dia nak bela Fatimah, dia bersimpati dengan Fatimah, dia marah kepada orang yang buat nyaya kepada Fatimah. Sekali kita tengok. Tapi kalau kita tengok Fatimah lah, dah tidak gitu. Dia nak nguduh Fatimah sebenarnya. Kita kata gitu. Sebab apa? Molek kau lagu tu. Molek kau lagu tu. Maknanya Fatimah ni tidak terdidik benar. Fatimah ni hidup secara kasar. Nabi SAW ajar dia, didik dia. Minta nak hamba untuk mengisah. Ni pecah tangan, mengisah sendiri. Minta nak hamba, Rasulullah tak beri. Tak usah. Pergi mengadu tak, kata dia. Ada hak lebih baik lagi. Dia ajar tasbih, tahmid dan takbir 34-33 kali. Ajar hak tu. Dia tidak beri hamba. Tu cara dia ajar. Lepas tu keluarga ni dia ajar lagu mana? Kalau pakar tali tekak kau, kita kata pakar gelai kau, dia kata pakar api neraka. Dia tak siajar kebendaan keluarga dia tu. Padahal kita tengok dalam hadis tu, gelai tu hak bini dia siapa pakar tu, bukannya gelai mah. Tapi dia tak ui kemewahan tu, tak siajar lagu tu. Faham makna kalau lagu ni metok ni tanah lagi setelah ada tanah gitu mo dah ni. Ini cara mana ni? Cara mana ni? Cara dunia benar. Mana tidak mendapat, tidak terasuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jadi lagu tu, dia nak buruk Fatimah tu. Lepas tu apabila orang royak hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Itu pun satu sikap juga, tak molek tu. Tak molek tu. Orang royak tu royak ayah kita, orang tua lain. Royak daripada ayah kita, terimalah. Ni dok nak marah pula ke harta. Buat tak ui pesaka ke dia. Adakah munasabah lagu tu? Lepas tu dia kait lagi. Bukan setakat Fatimah saja lagu tu, dia kait lagi. Nabi Zakaria ada pesaka, Nabi ni ada pesaka, Nabi ni ada pesaka. Apa ayat Quran lah. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Jadi minta anak tu, minta dengan Tuhan tu, doa agama benar, minta nak anak tu, tua dah tak boleh anak tu. Untuk apa? Biar dia ni mewarisi aku. Jadi warisi tu warisi dia. Dan warisi bukan setakat aku saja, warisi ahli Yaqub, keluarga Yaqub. Mana banyak benar kata Zakaria ni kalau lagu tu. Dan Rusi benar, dia takut pergi ke orang lain. Jadi serupa orang biasa, serupa orang biasa, hartawan biasa. Yang mana bila tua Rusi nak mana lah harta ni. Dia gambarkan kalau mengikut pahaman dia tu teruk nabi-nabi. Padahalnya wirasah itu, pesaka tu bukan pesaka harta benda, pesaka ilmu. Kenabian minta baru benar sabar. Kita kata sebab ahli sunnah kata tu, minta dengan Allah SWT biar anak ni jadi juru. Benar sabar lah. Juru tu sampai kemuncaknya biar jadi nabi. Benar sabar lah kalau lagu tu. Tapi kalau lah kita kata minta anak ni biar anak ni boleh terima pesaka kita, bukan pesaka kita saja, ni keluarga Yaqub, keluarga Yaqub ramai benar lah. Jadi kalau lagu tu Nabi Zakaria ni berat benar lah, jenis kebendaan benar lah. Gitu dia gis itu. Sebab itulah Syekh Nadwi tulis kitab nama dia Suratan Mutadaddatan lil Islam. Dua gambaran yang bertentangan. Gambaran Islam. Kalau kita tengok gambaran Islam mengikut kacamata ahli sunnah, comel nampak, molek, jernih molek. Apa ni, daripada nabi-nabi pun nampak molek. Lepas tu keluarga nabi pun molek. Tapi bila kita tengok pandangan kok Syiah ni, jadi lagu lain. Jadi lagu lain. Buruk nabi-nabi, tak molek nabi-nabi. Keluarga Nabi SAW pun tak molek juga. Jadi gitu. Jadi hak mana hak patut kita ambil? Hak patut kita ambil, semestinya kita ambil hak ahli sunnah tu lah. Sebab tu tak lagi. Jadi bila hak ni harta faid, bila harta faid dia tidak jadi milik, dia jadi hak umum, tak timbul dah kalau nak kira tu.
Tak timbul dah. Apa-apa je dah tak timbul dah. Maknanya dia kata di dalam riwayat ni nampak merendahkan Sayyidina Ali, kata dia. Mana Sayyidina Ali ni tak cerdik benar lah kalau lagu tu. Sayyidina Abu Bakar saja faham. Sayyidina Ali ni tak tahu hadis. Sayyidina Abu Bakar saja tahu hadis ni. Lepas tu dia kata Sayyidina Ali aku ini, ni kamu buat, kata dia. Bukhari kamu buat. Kami tak terima, kata dia. Lagu tu faham dia. Lagu tu faham dia. Kami tak terima. Jadi bila begitu, dia kata, takkan Sayyidina Ali tak tahu ayat Quran, ma'afa Allah. Jadi kamu lebih tahu daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar lebih tahu. Jadi ini merendahkan Sayyidina Ali. Sebab tu riwayat ni tak boleh pakai. Sebab bagi dia mana-mana riwayat yang nampak merendahkan Sayyidina Ali tak boleh pakai. Padahal tak ada merendah apa, bukan gapo sini ni. Ini masalah jadi mutawalli kepada harta wakaf itu. Tu cerita je ni. Bukan Sayyidina Ali ataupun Abbas ni minta nak hak tu sebagai pesaka. Tak. Nak menguruskan harta itu. Nak menguruskan harta itu. Hak ni yang kita tengok sini. Kalau kita baca sampai habis tadi kita sudah terjemah dah, nampak dah gitu tu. Jadi Sayyidina Umar kata, hak ni khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak beri kepada sesiapa pun kepada orang lain. Bila begitu tak ada lah. Dah tak ada orang lain dah. Kepada dia sajalah. Pada tu ini adalah khusus untuk Rasulullah. Walau bagaimanapun demi Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memonopoli harta itu untuk pribadinya. Dengan mengabaikan kamu, dunakum, itu makna dengan mengabaikan kamu. Wala sta'thara biha alaikum, dan dia tidak mengambil harta itu semua sekali untuk kepentingannya, dengan tidak menghiraukan kamu. Tidak, dia beri kepada kamu dulu, dia tabur di antara kamu dulu harta itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hayat dia buat gitulah. Lepas pada tu pak baki lagi lah ni, ada lagi ni lagu tulah. Jadi dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana amalan dia buat daripada harta faid tu, dia ambil sebahagiannya untuk perbelanjaan ahli keluarga dia. Gitu je, bukan kata jadi milik dia. Lepas pada tu hak lebih lagi, lebih daripada keperluan tu, dia peruntukkan untuk keperluan orang-orang Islam. Dia buat begitulah Rasulullah SAW. Lagu itulah dia buat sepanjang hayat dia. Lepas tu dia tanya pula, aku nak tanya kamu ni, kamu tahu kah apa perkara tu? Mereka kata ya. Dia tanya Ali pula dengan Abbas, kamu tahu kah? Mereka kata ya. Lepas tu kata dia, cerita Allah mewafatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar naik, dia kata aku pengganti Rasulullah. Bila dia pengganti Rasulullah, dialah maknanya harta lagu ni, harta kerajaan, harta hak orang ramai ni dipegang oleh waliul amr. Dipegang oleh Amirul Mukminin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang dulu sebagai dia tu sebagai pemerintah. Bukan sebagai dia tu harta dia sebagai ayah, tidak, sebagai pemerintah. Jadi bila Sayyidina Umar naik, dia pun dia di bawah kuasa dia lah tanah-tanah tu. Dia pun beri juga kepada keluarga Rasulullah seperti mana Rasulullah beri dulu. Lagu tu bukan bini dia saja, anak-anak dia, anak-anak cucu dia beri belaka, termasuk dalam zawil qurba dia beri. Kamu berdua pada ketika itu duduk kata dia begini-gini, tak senang hati lah kamunya, tak senang hati. Pasal apa? Pasal kamu mengatakan Sayyidina Abu Bakar ni buat tak kena ni, buat tak kena ni. Pasal apa? Pasal Fatimah. Kalau kita terima mengikut pendapat ulama mengatakan dia ni memang anggap itu hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia jadi pesaka lah. Jadi dia boleh lah pesaka tu kalau nak kira. Jadi dia pergi menuntut, dia dalam keadaan tak tahu tu. Pada zaman ni dia tak boleh lah kata tak tahu. Fatimah tak tahu tu, tak boleh lah. Mungkin Fatimah dia tahu perkara gaib. Imam-imamnya tahu perkara gaib. Jadi dia tak boleh, dia tak boleh terima.
Bagi kita tidak jadi masalah kalau Fatimah tak tahu. Sahabat-sahabat lain banyak tak tahu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni royak, oh gitu dia kata, dia tak tahu. Dia tunggu lah. Jadi satu ketika Fatimah tidak tahu. Dia pergi minta begitu. Jadi Abu Bakar royak gitulah dengan lembut dah. Abu Bakar royak dulu kita sudah jumpa dah. Tenang molek Abu Bakar royak gini. Kalau nak daripada harta aku, tak apa saja pun aku boleh beri. Kamu lebih dekat kepadaku daripada ahli keluarga aku sendiri. Molek royak tu. Tapi hak ni begini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat dulu harta ni. Dan hak ni termasuk dalam harta faid. Bila begitu dia tidak menjadi pesaka. Fatimah pun balik senyap dah lah. Begitu ya ceritanya, senyap. Habis cerita dia tahu dah, faham dah. Dan hak ni tambah. Dia kata dia marah. Tak saya kacak sama hidup dengan Abu Bakar. Sebenarnya tidak lagu tu. Dia tak saya kacak tu dah muka selesai dah kacak warga dia lagi. Dia muka tahu dah. Mula tak tahu. Waktu dia kacak tu. Lepas tu dah tahu dah kacak warga dia lagi. Bila dia tu balik, sebelum pada tu, jadi Sayyidina Ali gapo Abbas ni makna keliru lah pada masa tu nya. Seperti mana Fatimah juga keliru, duduk kata gitu gini kepada Abu Bakar. Hak ni lah Sayyidina Umar ungkit semula ni, mu kata gini kepada Abu Bakar. Padahal Abu Bakar betul dah, molek dah, dia buat kena dah, dan dia ikut hak betul dah kata dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat lagu tu kata dia. Pas pada tu Abu Bakar mati, aku pula naik. Aku buat lagu tu juga. 2 tahun aku pegang kata dia. Lepas tu kata dia, kamu berdua mari. Kamu berdua mari. Dia kata kita tengok ni. Faqabattu hasanatain. Aku pegang 2 tahun. A'malu fiha bima amila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar. Thumma ji'tu ma'ani. Kemudian kamu mari. Cerita kamu berdua sama. Perkara kamu berdua sama. Kamu mari, dia kata kepada Abbas, nak minta bahagianmu daripada anak saudaramu. Daripada anak saudaramu. Hak ni pula mari nak minta bahagian bahagian isteri dia daripada ayah dia. Sakaklah kiranya. Muka tak faham ni. Tak faham, keliru pada masa tu. Aku kata, kalau mu nak boleh, aku boleh bagi kata dia tanah ni, tapi dengan syarat. Dengan nama Allah, dengan syaratnya. Dengan nama Allah, sebagai perjanjian daripada Allah dan perteguhan daripada Allah SWT ni, kata dia, kamu betul-betul kena buat seperti mana Rasulullah dan Abu Bakar buat, dah aku buat selama aku pegang tu. Buat lagu tu, kamu jadi pengurus saja. Boleh, kamu jadi mutawalli. Aku pun jadi mutawalli juga. Aku sebagai pemerintah, urus. Abu Bakar dulu, urus. Nabi SAW pun sebagai mutawalli juga. Kalau kamu nak sebagai mutawalli saja tak apa, sebagai pengurus kepada harta tu tak apa. Tapi ingat molek, kena ingat dengan nama Allah ni, ingat. Kamu pun kata, tapi kalau kamu nak dengan maksud lain, tak usah kecek dengan aku lah kata dia. Berkenaan dengan harta ni, moga jelas dah. Kamu kata dia dulu, ni cerita dulu ni. Kamu kata, beri kami lah kata dia, dengan syarat itu, tak apa, kami terima syarat itu. Maknanya jelas dah ni, bukan pesaka, bukan apa ni, untuk menguruskan harta itu saja. Sebab dia kira Sayyidina Umar banyak tugas segitu gini, mungkinlah adalah bagi dianya, dia rasa kalau dia sendiri urus boleh, maknanya senang untuk nak bagi di kalangan keluarga dia. Tak apalah tu. Sayyidina Umar kata boleh bui. Dia pun kata, Sayyidina Umar kata, aku nak tanya kamu dengan nama Allah, aku bui ke tidak kepada mereka berdua ni dengan syarat tu dulu. Semua kata, sahabat-sahabat tu kata memang, kata dia, lagu tu dah kata dia dulunya. Bui lagu tu. Dia pun menghadap kepada Ali, tengok pada Ali dan Abbas pula. Aku nak tanya kamu berdua ni, adakah aku telah bui dah kepada kamu dengan syarat tu? Dia kata iya memang. Lepas tu nak cerita apa lagi? Jadi adakah kamu nak keputusan yang lain daripada itu, daripada aku? Nak keputusan lain lah? Kata dia, tak boleh. Aku tidak akan putuskan selain daripada keputusan itu berhubung dengan harta tu sampai kiamat. Tak akan, kata dia. Pasal begitu kedudukannya. Kalau kamu jadi masalah berselisih pula ni, kalau kamu tidak mampu untuk menguruskannya, serah kat aku pula lah, kata dia. Fadfa'aha ilayya. Kembalikanlah harta itu, tanah itu kepadaku. Fa inni akfiku maha.
aku akan menguruskan harta itu untuk kamu berdua. Jadi balik asal lah, kan lagu tu balik asal. Balik asal. Jadi perkara ni berlaku ni molek begini ni. Molek begini. Jadi supaya jelas, bila jelas jadi tak ada tuntutan dah lah, tak ada tuntutan dah kemudian. Jadi semua tahu dah ni bahawa ni harta faid dan tidak ada harta hak pesaka gapo ni tidak ada di sini. Jadi ini adalah urusan pemerintah untuk menguruskannya, mengaturnya. Jadi pemerintah bertanggungjawablah untuk berikan kepada orang-orang yang Allah SWT sudah sebutkan di dalam Quran dia. Lagu tu ada pula ulama yang mengatakan seperti Anwar Shah Kashmiri, dia kata apa? Dia kata sebenarnya ada kemungkinan juga. Ni cara dia nak jalan lain. Fatimah tahu dah bahawa waktu tu tidak jadi pesaka. Dia tahu dah, kata dia. Tapi dia pergi tanya tu nak suruh jelas. Biar tubik, biar semua tahu belaka. Supaya kemudian tidak timbul dah soalan ni. Supaya kemudian tak ada balah dah kata ini harta tok kita, kita nak harta ni, tak timbul dah. Dengan cara lagu tu, kata dia, Fatimah ni telah melakukan sesuatu, dia pitah sedih. Ini menunjukkan dia nak jaga keluarga dia tu daripada termakan harta yang haram, hak tidak hak dia. Itu dengan cara lagu tu. Kadang-kadang seorang tu bukan dia tak tahu, dia tanya tu. Mestikah orang yang bertanya tu dia tak tahu? Tak mesti. Ada kala dia tanya tu supaya orang jawab, semua boleh dengar belaka, tahu belaka. Ada kalanya begitu. Jadi hak ni pun boleh jadi begitu, kata dia. Boleh jadi begitu. Lepas tu kita kata, kita kata ni hak ni pergi menuntut pula cerita pula ni cerita lain dari pula ni. Cerita lain dari pula ni. Apabila dia urus, mungkin ada masalah lah tu. Waktu tu kita tidak tahu apa masalahnya. Apa masalahnya? Jadi kok mana-mana pun mereka ni jelas. Bui tu bui sebagai mutawalli untuk urus. Jadi jelas juga kepada orang ramai apa kedudukan Sayyidina Ali dan Abbas ni terhadap harta tu. Memanglah ada suatu ketika, di suatu peringkat mereka ni keliru. Mereka dikeliru. Kalau kita terima hak ni, siapa kata gini-gini kepada Abu Bakar, mana kurang puas hatilah. Ucapan yang mana menyatakan kurang puas hati dengan sikap Abu Bakar tu. Pasal tak jelas pada masa tu lah kalau kita terima hak ni. Tapi selepas pada tu sudah jelas, dan sudah terada. Jadi tak ada keliru dah. Jadi bagi kitanya perkara ni sudah selesai. Sudah selesai. Jadi kita tidak nak gapo-gapo dah, tidak nak menuntut apa-apa dah. Jadi puak-puak Syiah jadi duduk muskilnya. Dia duduk kata, alah ke mana tak boleh ke Fatimah. Nyayalah. Dia duduk kata, sebenarnya bukan Fatimah saja kalau nak kira nyayalah. Aisyah anak Sayyidina Abu Bakar, Hafsah anak Sayyidina Umar, kan bini Nabi, dia ada juga hak dia tu, boleh pesaka juga kalau nak kiranya. Dengan cara dia tak bui lagu ni, bukan dia tak bui kepada Fatimah saja, dia tak bui kepada semua. Apabila dia tidak terima ini sebagai pesaka, anak dia sendiri pun tak boleh juga. Anak Sayyidina Umar pun tak boleh juga. Bila gitu, mana yang kata buat nyaya kepada Fatimahnya? Kepada anak dia pun dia tak bui. Ini maknanya menunjukkan Damon ni telah buat sesuatu yang betul. Sesuatu yang betul. Jadi lepas pada tu, adakah Damon ni tak bui apa yang pernah Rasulullah SAW bui semasa hayat dia? Bui juga. Lepas pada tu, satu, apa nama ni? Di sini dia ada sebut. Ni dalam riwayat-riwayat ada sebutkan bahawa Sayyidina Ali di zaman pemerintahan dia dah dia berkuasa dah. Kenapa dia tidak ambil? Kalaulah benda tu tak betul, ambillah bui kepada anak buah dia, anak cucu dia pula. Batalkan keputusan dulu. Tapi dia tak ada buat lagu tu. Ada buat juga. Menunjukkan dia terima hak tu sebagai keputusan yang sah dah. Apa kita nak bahas apa lagi? Sebab tu kita kata bagi kita selesai dah. Tapi pok-pok dia ni gak duk eret hak ni lah. Duk kata Sayyidina Abu Bakar ni zalim, Sayyidina Abu Bakar ni jahat, duk eret hak ni. Lepas tu baiklah habis semua cerita tu. Gapo dia Imam Bukhari nak ni? Takut kita hilang pucuk.
Jangan wilah puca. Imam Bukhari buat bagi panjang bagi dia nak ke dia naknya. Situ. Sekali tengok nampak macam Sayyidina Ali dengan Abbas ni ada tak molek ni mana perasaan dia terhadap Sayyidina Abu Bakar, lepas tu duduk nak macam berebut ni harta ni. Molek kau tu lagu tu. Imam Bukhari nak gapo? Dia sebalik ni. Satu, dia naknya dalam hadis ni nombor baris yang kedua daripada bawah tu. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunfiqu ala ahlihi nafaqata sanatihim min hadzal mal. Hatu hadiah ni. Yang ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil daripada harta ni untuk belanja setahun ahli keluarga dia. Tiap-tiap rumah keluarga dia tu, bini dia tu, ni untuk setahun, ni untuk setahun. Dia cadad dah. Ambil daripada hak ni, Imam Bukhari nak tu jelas itu. Jadi tarjamatul bab dia tu masuk dah tu. Masuk dalam tarjamatul bab dia. Ni ada dalam hadis ni. Bukan dalam hadis ni tak ada. Ada. Hak dia sebut dalam tarjamatul bab tu ada. Satu. Yang kedua, dia nak cerita di sini bahawa berkenaan dengan harta ni tak apa, maknanya kita sibuk. Sebab apa, ini adalah untuk kepentingan ahli keluarga. Jadi bila untuk kepentingan ahli keluarga, ada dakwa begitu, dakwa begini, tak apa. Sama ada dakwa sebagai milik atau dakwa sebagai apa-apalah berkait dengan harta ni, ini bukan bermakna tak molek orang tu, orang yang cara ke harta tu. Jadi makna macam Sayyidina Ali, macam Abbas. Buat apa ya dia sibuk ni? Kerana nak jaga anak pinak lah. Kerana nak jaga anak pinak. Hak tu ya dia duduk cerita pasal harta ni. Jadi kalau kita kata salah faham dia di peringkat awal, dia menganggap pesaka. Pesaka pun hak dia. Kalau nak kira je, kalau betul lah, moga dia tak faham lagi mula-mula ni. Kalau kita kata pesaka molek cara. Untuk apa? Untuk, kalau tidak untuk sendiri pun untuk anak pinak. Baik. Kalau kita kata tidak menyabit dengan pesaka ni, menyabit dengan menguruskan harta tu, pun mana dia berkait dengan harta juga. Jadi dia kira Sayyidina Umar banyak tugas, banyak begitu begini. Jadi kalaulah dia ambil tugas ni, biar Sayyidina Umar serahkan kepada dia, pun maknanya berkait dengan harta juga. Jadi supaya cepat sampai kau misalnya, cepat dapat kau duit itu. Kalau maknanya orang tertentu ya cara khusus untuk itu, mungkin mudah dapat. Tapi kalau pemimpin agung, dia banyak cara nak buat kau tugas dengan ni, takut-takut jadi terlewat kau apa kau. Jadi kau mana-mana pun ini ambil berat tentang keluarga, tentang nafkah, tentang perbelanjaan keluarga belakang. Situ dia naknya. Jadi semua ni cerita ni masalah keluarga. Jadi keluarga ni kena ambil fikir, ambil berat masalah harta benda ni. Pasal apa? Kalau tak ada harta benda ni macam mana masalah makan minum dia? Nak rayaknya tak apa. Mana kita fikir siapa kita bawa perkara tu kepada pemerintah, minta dia buat keputusan, tak apa. Bukan kata apalah, ni sahabat-sahabat Nabi ni siapa gitu mau nak cakap harta. Tidak gitu. Tak apa. Dia nak ayat sini berdasarkan hadis ni, kita lebih-lebih lagi lah maknanya. Bolehlah kalau kita nak cara tidak kata menjejaskan iman kita, darjat kita, maqam kita di sisi Allah SWT ada. Sahabat-sahabat dulu pun pernah begitu. Dia nak ayat gitu. Dia nak ayat gitu. Jadi itulah maksud dianya.